Assalamualaikum. Terima kasih siarkan kisah saya ni. Semoga jadi pedoman buat para penonton dan pendengar semua. Saya bekerja sebagai seorang ketua eksekutif di sebuah syarikat swasta. Isteri saya juga seorang juru audit di sebuah syarikat swasta. Kami mempunyai seorang anak perempuan yang kini berumur 13 tahun. Dialah buah hati saya dunia akhirat. Kisah ni terjadi pada 2 tahun lepas. Saya perhatikan sikap isteri saya tak macam biasa. Saya dapat kesan perubahan sikapnya sebab dah lebih 10 tahun kami bersama. Mana taknya, kadang-kala saya sembunyi-sembunyi perhatikan tingkah lakunya. Saya lihat dia semakin gemar membawa handphonenya ke mana-mana, walaupun ke bilik air. Saya cuba minta nak lihat handphonenya, tetapi berjuta alasan yang dia berikan. Saya dah terfikir macam-macam. Saya cuba selami apa yang dia alami tetapi gagal. Nampak seperti dia menyembunyikan sesuatu dan layanannya juga tak seperti dulu dah. Sebelum ni bila saya buat lawak, pasti dia yang akan ketawa dulu walaupun cerita yang saya nak sampaikan belum habis lagi. Kini setakat ketawa kecil untuk ambil hati saya je. Soal atas katil pun begitu. Dalam sebulan sekitar 5 kali yang saya minta, cuma sekali je yang saya dapat. Itu pun rasa macam beraksi dengan patung. Kalau dulu, bila saya minta 5 kali, 8 kali pun dia sanggup. Suatu hari mungkin Tuhan nak kabulkan doa saya supaya diberi petunjuk dalam menghadapi situasi ni. Isteri saya tengah mandi dan tertinggal handphonenya dalam laci. Saya yang sedang bersiap nak pergi kerja terdengar handphonenya berbunyi, tanda ada mesej je diterima. Terus saya capai handphonenya dan buka peti mesejnya. Tiada nama terpapar, cuma nombor saja. Saya cepat-cepat catat nombor handphone yang tertera dekat mesej tadi. Kemudian saya baca isi mesejnya. Kesangsian saya mula memuncak bila terbaca mesejnya yang berbunyi, lepas kerja, tunggu dekat tempat biasa. Hati saya mula bergelora dan fikiran mula bercelaru. Tapi saya tahankan dan cepat-cepat padam mesej tu, letak kembali phone dia dekat tempat dia. Perlahan-lahan saya keluar dari bilik dan bersarapan. Semasa saya bersarapan, isteri saya siap mandi dan kemudian dia bersarapan bersama-sama saya. Saya cuba tahankan perasaan saya ketika tu dan buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian kami pergi kerja menaiki kereta masing-masing. Oh, sebelum tu, saya bawa bersama view cam untuk digunakan sebagai pengumpul bukti. Petang tu saya menantikan kelibat isteri saya selepas waktu kerja dengan menunggu di hadapan pejabatnya di dalam kereta yang saya pinjam dari rakan. Saya tak gunakan kereta saya, takut isteri saya perasan. Hati saya bergelora bila terlihat isteri saya keluar dari pejabatnya dan terus menuju ke arah kereta yang tak pernah saya kenal atau saya tengok sebelum ni. Nampaknya kereta tersebut telah pun menunggu isteri saya sebelum saya sampai lagi. Saya perhatikan kereta tersebut meninggalkan pekarangan pejabat isteri saya. Dengan berhati-hati saya ekori kereta tersebut dalam jarak yang selamat. Tiba-tiba handphone saya berdering. Rupanya isteri saya telefon saya. Saya pelik, dia dapat hidu ke perbuatan saya? Saya jawab panggilannya dan hati saya hancur apabila dia memberitahu bahawa pada hari tu dia balik lewat dan ada meeting katanya. Bila saya tanya dia berada di mana, dia kata sedang bekerja di pejabat. Sungguh pilu hati saya melihat isteri saya berbohong. Saya kuatkan semangat ingin membongkar apa sebenarnya yang terjadi dengan isteri saya. Saya ekori hingga ke sebuah restoran yang terkenal. Saya lihat isteri saya keluar dari kereta dan menuju ke restoran berkenaan bersama seorang lelaki yang saya rasa jauh lebih muda dari isteri saya. Setelah mereka masuk, saya mencari sudut yang memudahkan untuk saya memerhatikan mereka. Hampir 3 jam saya lihat kemesraan mereka berdua. Kadang-kadang saya nampak lelaki itu seperti membetulkan tudung isteri saya
dan mereka kadang-kadang ketawa kecil. Entah apa yang mereka bualkan, saya pun tak tahu. Berdosa saya pada hari itu kerana telah meninggalkan solat asar dan maghrib semata-mata mencari kebenaran. Saya menunggu dalam kereta sampai lenguh suruh badan saya. Sekali-sekala saya rakam perbuatan mereka di dalam view cam. Setelah sekian lama menanti, akhirnya mereka keluar dari restoran dan menuju ke arah kereta tadi. Saya rakam segala perbuatan mereka. Kemudian mereka bergerak menuju ke arah yang saya tak pasti. Saya ekori lagi hinggalah saya tahu ke mana tujuan mereka. Rupanya mereka kembali ke pejabat isteri saya, tapi melalui lorong belakang yang gelap dan sempit tu. Saya tak dapat ikut kerana takut mereka sedar akibat lampu yang saya pasang. Saya mengambil keputusan untuk berjalan menyusup ke tempat-tempat yang tersembunyi untuk merakam perbuatan mereka dalam kereta di tempat yang gelap tu, dengan meletakkan kereta saya di tempat yang sesuai. Suasana di lorong tu amat gelap. Yang kedengaran hanya bunyi deruman enjin kereta lelaki tadi yang tidak mematikan enjinnya. Saya cari tempat yang sesuai dan tersembunyi agar tidak disedari mereka. Saya hidupkan fungsi night vision yang mana saya dapat merakam setiap aksi mereka walaupun dalam keadaan yang amat gelap. Bagai nak luruh jantung saya berdebar. Amat terkejut bila mendapati mereka sedang membuat perkara yang terkutuk. Saya lihat lelaki itu menurunkan tempat duduk yang diduduki oleh isteri saya. Saya agak mereka pasti sedang berbaring bersama dan terpaksa berdiri lebih dekat di tempat yang selamat untuk merakam apa yang mereka lakukan. Hati saya hancur luluh pada ketika itu. Syaitan mula berbisik menyuruh saya menamatkan saja riwayat kedua-dua makhluk yang sedang berzina dekat situ. Tapi saya tetap bersabar dan terus merakam setiap perbuatan mereka. Saya sedar Tuhan menyebelahi saya. Kebencian saya meluap-luap. Terus saya padamkan view cam dan dengan berhati-hati saya berjalan kembali ke kereta. Selepas memulangkan kembali kereta rakan, saya pandu kereta saya pulang. Dalam solat saya menangis dan berserah kepada Allah untuk menegakkan jalan bengkang-bengkok yang dicipta oleh isteri saya tu. Kemudian saya pergi ke bilik anak saya. Saya lihat anak saya sedang lena tidur. Sekali lagi saya menangis melihat anak saya yang tak berdosa tu. Pada ketika tu saya terfikir, apakah dosa saya sehingga begini hebat dugaan Tuhan kepada saya? Apabila terdengar bunyi kereta isteri saya tiba di garaj, saya keluar dari bilik anak saya dan menuju ke pintu untuk membukakan pintu supaya isteri mudah masuk ke dalam. Isteri saya terkejut melihat saya masih belum tidur. Dia cuma tersenyum dan mengatakan banyak perkara-perkara berbangkit ketika mesyuarat yang membuatkan dia pulang lewat. Dalam hati saya menyumpah sendirian, perempuan laknat. Berani kau menipu aku dengan anak aku. Tapi saya sembunyikan perasaan tu dengan tersenyum dan saya lihat pakaian dan tudungnya semua rapi, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Dasar perempuan jalang. Tahu saja menyembunyikan perbuatan keji di jalan tadi. Malam tu saya biarkan isteri saya tidur sendirian. Saya tidur menemankan anak saya di bilik anak saya. Walaupun pada malam tu, selepas isteri saya mandi, dia minta untuk bersama saya. Saya beri alasan saya penat. Sedangkan saya tahu niatnya untuk menyembunyikan angkara perbuatannya tadi. Manalah tahu jika ianya membuahkan hasil, sekurang-kurangnya dia dapat meyakinkan bahawa hasil itu adalah dari benih saya sendiri. Sudahlah. Saya dah menjangkakan semua kemungkinan dan muslihat tu setelah melihat apa yang dia lakukan tadi. Pada keesokannya, saya mengambil kesempatan untuk memasukkan apa yang saya rakamkan malam tadi ke dalam time drive menggunakan laptop saya secara senyap. Pada sebelah petangnya, saya berbincang bersama isteri. Saya berdua di dalam bilik. Saya bertanyakan adakah dia mahu jika saya menceraikannya jika dia sudah mempunyai lelaki yang lebih baik dari saya. Dia menyangkal kata-kata saya dengan mengatakan saya kuat cemburu. Dan dia meyakinkan saya bahawa tiada insan lain dalam hidupnya melainkan saya seorang. Kemudian saya katakan kepadanya,
Bagaimana jika saya ada bukti yang menunjukkan bahawa dia berbohong? Pada ketika itu, air muka isteri saya mula berubah. Seperti biasa, dia sengaja mengalihkan cerita. Saya yang sudah tidak dapat bersabar terus mengarahkannya mengemas pakaian dan memberitahu bahawa kami akan pulang ke rumah ibu bapanya pada hari itu juga. Isteri saya terkejut dengan tindakan saya. Kemudian dia mula menanyakan berbagai-bagai soalan. Dari nada suaranya saya tahu dia sedang dalam keresahan. Dia takut saya dapat menghidu perbuatannya. Saya terpaksa meninggikan suara akibat terdorong rasa marah yang teramat sangat. Tak pernah saya bersikap sebegitu selepas kahwin. Cuma pada hari bersejarah itulah saya bertukar rupa sebentar. Kemudian saya meminta anak saya mengemas pakaiannya dan memberitahu bahawa kami akan pulang ke kampung. Alangkah gembiranya anak saya dapat berjumpa atuk dan neneknya yang dirindui. Tapi hati saya menjadi sebab melihat setelah anak saya masih tak mengerti erti kehidupan. Anak saya seakan mengetahui hati saya. Tiba-tiba dia berhenti melompat kegirangan dan dia terus menuju kepada saya sambil bertanya, kenapa saya nampak sedih? Saya berkata saya letih, tetapi anak saya kata saya tipu. Dia seboleh-boleh minta saya beritahunya kenapa perwatakan saya tidak seperti biasa. Saya menjadi tak amat sebab dan mengalirkan air mata. Seorang anak kecil menjadi terlalu prihatin dengan bapaknya. Saya peluk anak saya cium dia. Saya beritahu dia bahawa nanti bila sampai rumah atuk, dia akan tahu. Anak saya hanya mengangguk dan terus masuk ke biliknya, mengemas pakaian selepas diminta oleh saya. Dalam perjalanan kami tidak banyak berbual. Saya hanya menumpukan perhatian pada jalan raya dan hilang selera saya untuk berbual bersama isteri. Isteri saya tak habis-habis bertanyakan kenapa saya membisu dan tak banyak bercakap. Tapi saya hanya diam. Cuma celoteh anak saya yang membuatkan saya kadang-kadang tertawa kecil. Sampai di rumah mertua saya, mereka sungguh gembira melihat anak, menantu dan cucunya pulang. Serasa seperti tidak sampai hati untuk saya meluahkan apa yang terbuku di hati saya kepada mereka. Sehinggalah pada keesokannya, selepas solat Zuhur, saya meminta kedua-dua mertua saya dan isteri saya duduk di ruang tamu untuk bincangkan satu perkara. Isteri saya kelihatan tenang dan saya tahu itu hanyalah luaran saja, sedangkan hatinya lebih berkecamuk akibat kecurangannya. Akhirnya bapa mertua saya bertanya, apakah hajat sebenarnya saya memanggil mereka? Apakah perkara yang hendak dibincangkan? Saya seperti hendak menangis ketika saya bertanyakan kepada mereka, apakah pendapat mereka jika saya pulangkan kembali isteri saya kepada mereka? Mereka terkejut. Begitu juga isteri saya. Kemudian mereka bertanya, apakah salah anak mereka sehingga saya ingin mengambil keputusan sebegitu rupa? Saya terdiam, tidak terkata. Setelah berkali-kali dihujani soalan kenapa dan mengapa, akhirnya saya mengatakan bahawa isteri saya telah pun berzina dengan disaksikan oleh mata saya sendiri. Mertua saya mengucap panjang. Mereka terus bertanyakan kepada isteri saya. Isteri saya menafikan sesungguh-sungguhnya sambil memeluk ibunya. Tidak cukup dengan itu, isteri saya terus mengatakan bahawa saya kuat cemburu dan mengatakan dia memang selalu pulang lewat malam tapi atas urusan tugas, bukan berselingkuh dengan orang lain. Mertua saya bertanyakan soalan bertalu-talu kepada saya dan isteri saya. Akhirnya saya pergi ke kereta, mengambil thumb drive dan saya pasangkannya di televisyen yang terletak di ruang tamu. Mertua saya mengucap tidak terhenti-henti setelah melihat apa yang ditayangkan di hadapan mata mereka. Itulah rakaman kecurangan anak mereka sedang leka dengan cinta di hadapan mata mereka. Isteri saya hanya menundukkan kepala sambil menangis teresak-esak. Kemudian isteri saya bangun mendapatkan saya dan dipeluknya kaki saya sambil meraung-raung, meminta ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu. Anak saya dan mak usunya tiba-tiba keluar daripada bilik akibat terdengar raungan isteri saya. Mereka terus ke ruang tamu tanpa kami sedari dan turut melihat tayangan kecurangan isteri saya. Kemudian saya terdengar suara anak saya bertanyakan, kenapa mamanya memeluk lelaki lain dan bukan papanya di dalam televisi itu?
Dan kenapa mamanya biarkan lelaki itu memegang buah dadanya? Saya yang menyedari anak saya berada di ruang tamu dengan pantas menuntut televisyen. Saya lihat wajah anak saya yang kehairanan akibat terlihat tayangan tersebut. Dan juga setelah melihat mamanya meraung-raung di kaki saya. Wajah adik ipar saya juga dalam keadaan terkejut. Tangannya menutup mulutnya dengan matanya yang terbeliak akibat terkejut setelah mengetahui perbuatan kakaknya itu. Terus saja dia menarik tangan anak saya masuk ke bilik. Kedua-dua mertua saya tidak dapat berkata, walau sepatah kata pun. Seminggu selepas itu, saya dan isteri saya pergi ke mahkamah syariah dan memohon perceraian. Selepas perbicaraan dan bukti-bukti yang kukuh, saya mendapat hak penjagaan anak saya. Kemudian saya meminta bekas isteri saya supaya menikah dengan lelaki yang saya nampak pada hari itu dengan disaksikan oleh hakim dan orang-orang pejabat agama. Setelah kejadian itu, saya tinggal bersama anak saya dan sebulan sekali bekas isteri saya datang melawan anaknya. Sehinggalah selepas beberapa bulan, saya tak nampak lagi batang hidungnya menjenguk anak saya. Dari cerita yang saya dengar, dari orang-orang tempat dia bertugas, selepas bekas isteri saya berkahwin dengan lelaki tersebut, dia memakan hati kerana lelaki tersebut ada hubungan sulit dengan perempuan lain. Mungkin itulah balasan Allah kepadanya. Pada hari raya puasa yang lalu, saya berziarah ke rumah bekas mertua saya atas desakan anak saya. Di sana saya berpeluang berjumpa dengan bekas isteri saya. Saya lihat dirinya tidak lagi seperti dulu. Tubuh yang dahulunya montok dan menawan kini kurus kering. Dari wajahnya saya tahu bahawa dia memang benar-benar makan hati dengan suami barunya yang berakhirkan itu. Biarlah, Allah sudah pun temukan mereka berdua. Bahagia atau tidak itu bukan kerja saya. Itu kerja Tuhan. Yang penting, saya kini memulakan hidup baru dengan anak kesayangan saya. Dialah harta yang tidak ternilai untuk saya di dunia dan akhirat.